Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matludi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung dan diteruskan lagi pengajian kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Yaitu mengenai wasiat yang kedua di antara wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Yang antara isi kandungan wasiat yang kedua itu yang ke-10, seseorang muslim harus yang semestinya bekerjasama dengan sesama muslim dalam menjalankan amal dan ketaatan, dan jangan berpecah belah, saling mencintai dan jangan mendendam. Jadi antara isi kandungan wasiat yang kedua Syekh Abdul Qadir ialah berkaitan dengan hubungan sesama muslim. Syekh Abdul Qadir mewasiatkan kita supaya bekerjasama, yakni tolong-menolong dalam melakukan amal-amal kebaikan, demikian juga ketaatan. Dan wasiat ini kalau dilihat kepada Al-Quran, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong-menolong, bantu-membantu, kukuh-memperkukuhkan dalam hal melakukan kebaikan dan ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menganjurkan kita supaya bantu-membantu dalam melaksanakan kebaikan. Sebab ada kebaikan-kebaikan yang tidak dapat kita laksanakan secara perseorangan. Ada benda-bendanya yang kita perlukan bantuan orang lain untuk melaksanakannya. Ada kebaikan dan ketakwaan itu yang kita boleh buat secara sendiri-sendiri. Tapi ada di antaranya tidak dapat kita laksanakan kecuali dengan
Al-Qadir berpesan kepada kita supaya menjaga prinsip ini. Prinsip tolong-menolong sesama Muslim. Kalau kita lihat kepada hadis yang lain, Nabi telah memberikan hubungan sesama Muslim ini dengan tafsilan yang bermacam-macam. Persaudaraan sesama Islam ini sangat penting, perlu dijaga dan diperkuatkan. Antara petunjuknya ialah perkara ini diberikan keutamaan dan penekanan oleh Nabi SAW ketika Nabi nak mendirikan suatu negeri atau daulah Islamiah yang berdaulat. Perkara ini diberikan keutamaan oleh Nabi. Bila Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, pada waktu itu bernama Yathrib. Apa yang Nabi buat? Ada beberapa perkara yang Nabi berikan perhatian. Pertama sekali, Nabi membina masjid. Apa artinya? Tempat berkumpul orang Islam. Itulah asas pertama yang Nabi bina, iaitu membina persaudaraan sesama Islam. Dan wadahnya, tempatnya adalah masjid. Itulah yang Nabi utamakan. Jadi masjid ini selain daripada merupakan tempat ibadah, tempat menjalankan aktiviti-aktiviti yang lain, tapi antara perkara utamanya berkait dengan masjid ini adalah membina dan memperkuatkan hubungan sesama Muslim. Itu tujuan. Antara perkara yang terbina menerusi berkumpulnya orang Islam di masjid-masjid untuk membina persaudaraan. Dan Nabi berikan ini keutamaan pada zaman awal, zaman-zaman awal untuk membina masyarakat dan negara Islam pertama. Asas inilah yang diperkuatkan oleh Nabi SAW. Berarti untuk memenuhi tuntutan membina masyarakat Islam, pemerintahan Islam dan sebagainya, perkara yang perlu diberikan perhatian adalah memperkukuhkan persaudaraan. Sekiranya perkara ini tidak diberikan perhatian, semuanya akan jadi halangan. Percayalah, kalau persatuan, persaudaraan, kesatuan umat Islam tidak dijaga dengan baik, tidak diberikan perhatian, hasrat yang baik akan jadi halangan. Sebab itu Nabi berikan perhatian dalam membina masjid yang antara kepentingan utamanya adalah membina kesatuan orang Islam. Pertemuan sesama Islam berkumpul. Manusia ini bila terpisah, terasing, hubungan kerohanian dengan sendirinya akan jadi retak, akan jadi lemah. Maka perlu tengok, jumpa, salam, berjemaah. Semua ini tanpa kita sedar adalah proses, selain daripada merupakan ibadah, selain daripada merupakan tuntutan agama, adalah merupakan sesuatu yang berperanan untuk membina kekuatan, membina kesatuan umat Islam. Perlu kita tengok, perlu kita lihat. Dan itu sangat perlu. Selain daripada itu, barulah antara yang diberikan keutamaan dijaga oleh Nabi, bina pasar. Kenapa? Ini zaman awal pembinaan masyarakat Islam. Nabi bina pasar. Sebab pasar tu zaman kita hari ini membina pusat ekonomi. Dengan arti masyarakat Islam ini dalam mengukuhkan dia, memperkuatkan dia, aspek ekonomi adalah perkara yang penting.
Lebihkan perhatian. Ekonomi penting. Kenapa? Kerana sebahagian daripada dalam memenuhi tuntutan Islam, sebahagiannya itu bahkan banyak daripadanya memerlukan kepada apa yang berkait dengan ekonomi. Kita perlukan tempat beribadah, memerlukan masjid dan sebagainya. Semua ini tidak dapat dibina kalau tidak ada ekonomi yang baik. Kita nak pergi haji, itu semua perlu biaya. Bahkan nak sembahyang pun perlu kepada pakaian. Yang semua itu perlu kepada perbelanjaan. Semua itulah ekonomi. Bahkan ada kalanya bila sistem ini menjadi lemah dan runtuh, bukan saja membawa kesusahan, tapi lebih dibimbangi boleh mengganggu keyakinan. Ekonomi ini yang mana susah jadi miskin, bukan saja menyebabkan kesusahan masyarakat, tapi lebih kita takut lagi, dia ada saham di dalam meruntuhkan keyakinan. Sebab apa saya katakan? Bila orang susah, dia boleh jadi macam-macam. Bila hidup kita susah, nak makan susah, nak pakai susah. Bukan saja susah, tapi dia boleh mengakibatkan berbagai kemungkinan, termasuklah akidah dan keyakinan kita. Sebab itu perlu menjaga aspek ini. Aspek pengajian agama, aspek lain-lain penting. Tapi ekonomi yang kita lihat sebagai tak nampak sangat, aspek keagamannya itu penting untuk menstabilkan, untuk melaksanakan agama dan menstabilkan umat Islam. Penting. Sebab itu antara perkara awal yang dibina oleh Nabi, selain daripada masjid, Nabi bina pasar untuk tujuan ekonomi. Dan Nabi bersabda, kadal faqru an yakuna kufran. Ini yang kita bimbang. Hampir-hampir kefakiran itu membawa seseorang kepada kekufuran. Yani dengan kesusahan, dengan kemiskinan, ada kalanya bagi sesetengah orang, segolongan orang, menyebabkan tergadai agama dia kerana susah. Terjual agamanya kerana kemiskinan dan kesusahan. Dan kita lihat masyarakat yang mudah terpengaruh dengan faham komunis. Komunis ini patut bahaya dia dari segi agamanya, kerana antara prinsip-prinsip yang ada dalam fahaman ini adalah etis, mulhid, tidak percaya kepada agama, tak percaya kepada Tuhan. Itu antara prinsip. Tak apa saya sebut hari ini sebab fahaman ini mula timbul balik. Bahaya komunis kita dah nampak. Bahaya pertama sekali bab keyakinan. Kerana intipati ajaran ini berasaskan konsep tak percaya ke Tuhan. Etis, mulhid. Asas kepada pemikiran kepada aliran ini. Yang kedua, dia pegang pada prinsip bahawa manusia ini perlu diwujudkan pertelingkahan. Itu bahaya. Ini antara prinsip-prinsip asas ajaran komunis ini. Pertama sekali, tolak agama, tolak kepercayaan kepada Tuhan, tolak kepercayaan bahawa adanya prinsip penciptaan, yang makhluk ini ada penciptanya, mereka tolak ajaran itu. Mula timbullah teori-teori lain, teori komik, teori manusia ni asal dari beruk lah, semula jadilah, macam-macam. Itu semua itu adalah merupakan teori-teori yang menolak keyakinan penciptaan, bahawa makhluk ini diciptakan oleh Tuhan. Mereka nafikan ini. Tapi yang kedua, yang lebih berbahaya lagi, mereka pegang pada konsep bahawa perjanggahan, pertemuan ataupun clash ini merupakan sesuatu yang naluri bagi manusia ini yang perlu. Maksudnya apa benda? Orang terpengaruh dengan faham komunis ni, mereka kata kena wujudkan perlawanan, kena wujudkan. Sebab manusia ni menurut faham mereka ni tak akan membangun kalau tidak ada clash, kalau tidak ada permusuhan,
tidak ada perlawanan, dan ini dianggap sebagai naluri ataupun dianggap sebagai tabi'i kepada kehidupan dan perlu. Sebab itu bila fahaman ini tersebar, antara perkara yang berlaku dalam masyarakat itu banyak permusuhan, banyak pertemuan, banyak pembunuhan, kan memang menjadi pegangan mereka. Manusia perlu ada benda ni, tak ada benda ni, masyarakat masih tak boleh membangun itu faham komunis. Dan banyak berlaku kejadian-kejadian seperti ini dalam kefahaman ini. Jadi nak beritahunya bahawa antara masyarakat yang mudah untuk terpengaruh pemahaman komunis ni, masyarakat miskin, masyarakat susah, masyarakat yang hidupnya susah, miskin, ekonomi tak bagus. Inilah antara masyarakat yang berpeluang besar untuk terpengaruh dengan faham seperti ini. Dan selaraslah, sesuailah dengan apa yang Nabi sebut tadi, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu menyebabkan manusia kufur, tercabut agamanya, terbuang agamanya, tertolak agamanya kerana kesusahan, kerana kemiskinan. Jadi balik pada asalnya, itu Nabi dalam membina masyarakat Islam awal, antara perkara utama yang Nabi berikan penekanan adalah pembinaan ukhuwah, persaudaraan Islam. Nabi jaga betul sih. Baru lepas tu pergi kepada perekonomian. Antara asas-asas utama yang Nabi bina. Jadi kalau kita tengok lebih jauh sikit lagi, berkait dengan ukhuwah ni, berkait dengan persaudaraan sesama Islam ni, Nabi buat beberapa tamsilan. Dan perhatikan baik-baik, apa tamsilan Nabi? Pertama sekali, tamsilan dari segi kebertanggungjawaban. Maksudnya Nabi nak beritahu orang Islam ini ada nilai sensitif dan bertanggungjawab. Nabi buat satu perumpamaan, bandingan pun, iaitu Nabi buat dari aspek fi tawadduhim wa tarahumihim, dari segi hubungan kasih sesama mereka dan rahmat merahmati sama mereka ini, seperti kamasal jasadil wahid. Bab hubungan sesama Islam ini dari aspek itu, aspek kasih sayang, tanggungjawab, ambil hal dan sebagainya, Nabi bandingkan seperti jasadil wahid, seperti satu tubuh, batang tubuh yang satu. Apa yang Nabi beritahu? Zasjaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Apabila salah satu di antara anggota-anggota itu sakit, orang lain akan tertanggung sama. Dengan erti, bila tangan kita sakit, mata pun nak tidur. Jadi satu anggota yang sakit akan mengakibatkan sakit yang lain. Dengan arti orang Islam yang sebenar ni, masyarakat Islam yang sebenar ni, dia ada nilai. Maksudnya dia ada nilai tanggungjawab, ada nilai hubungan sesama Islam. Dari segi kasih sayang, dari segi tanggungjawab, dari segi ambihan. Itu petunjuk kepada masyarakat Islam yang baik, yang kukuh. Hari ini kita tengok orang Islam dianyanya, orang ni tak ada apa-apa. Kita jadi biasa. Orang ni dikenyek, orang ni dibunuh, orang ni dihalau, orang ni dibuat semena-mena. Orang lain tu tengok tunggu tanda. Tanda apa? Pertama sekali, tanda ukhuwah Islamiyah sangat lemah dalam hati orang Islam. Kenapa lemah yang ni? Hak ni kita takut lagi. Lemahnya persaudaraan ini, puncanya lemah iman. Punca mari situ. Lemah iman bawa kepada lemah semangat persaudaraan. Lemah semangat persaudaraan, berlakulah apa yang kita lihat sekarang. Orang ni kena tembak, tengok, orang ni kena potong tekok, dia kena
ada sedang masyarakat Islam hari ini penyakit paruh, kapalnya lemah, jiwa yang sangat lemah hari ini. Ada riwayat menyebut satu ketika dulu bila ada seorang perempuan Islam diaibkan depan orang ramai di negara di perbatasan. Di zaman seorang khalifah yang saya kurang pasti tak pernah ingat ada khalifah yang dimaksudkan. Seorang perempuan diaibkan, dibuka aib auratnya tu, orang-orang macam orang ganggu dia, orang buka aurat dia oleh orang-orang bukan Islam. Kacian, aibkan dia. Tiba-tiba perempuan ni tak ada tempat nak mengadu, sebut nama khalifah waktu tu. Tak orang sabar menjadi pada khalifah. Disebabkan kerana itu khalifah isytihar berat. Isytihar berat. Kerana orang Islam dipermalukan. Nak khabar zaman dulu, macam mana ikatan tu Nabi kata tawadhim wa tarahumihim, dari segi kasih sayang mereka ini, dari segi rahmat merahmati, seperti satu tubuh. Sakit orang ni orang lain berasa. Sakit bagian kaki, mata pun tak tidur, tak tidur. Itu bandingan. Baik. Tapi dari segi pengawalan, dari segi pengawalan kerosakan, Nabi buat bandingan lain. Waktu dari segi hubungan, tanggungjawab macam tu pun. Tapi dari segi kawalan keselamatan umat Islam, Nabi buat cara bandingan mana pula? Bandingan Nabi, berhenti baik-baik. Nabi buat bandingan seperti sebuah kapal. Tengok, Nabi buat bandingan sebuah kapal. Bagaimana? Dalam kapal ni ada orang duduk atas dek, ada yang duduk kawasan driver, duduk di kawasan jadi kapten, ada orang duduk bahagian bawah dalam kapal. Kapal kan ada orang duduk bawah pun ada, atas pun ada. Kemudian bandingan yang Nabi buat, bawah ni nak ambil jalan mudah. Nak ambil air, dia kena naik ke atas. Kena lalu kawasan orang. Nak cabut air, nak air ni, terpaksa naik, ambil air kat luar. Tapi hak bawah ni dia buat apa? Dia kata kita tak payah naik kali ni. Kita tebuk bahagian kita ni. Kita tebuk kapal bahagian bawah ni, senang. Kita tak payah naik. Tak payah atas, tak kacau dan sebagainya. Kita tebuk bahagian kita. Tak betul. Kalaulah kapten atas tu lock saja, Lok orang bawah ni tebuk ni, bukan saja dia mati, tapi semua orang duduk kapal tu mati belaka. Demikianlah Nabi buat bandingan. Pengawalan kepada sesuatu organisasi, pengawalan kepada sesuatu masyarakat. Kerana seorang ni kalau melibatkan rosoknya agama, kena gerak dulu. Sebab apa? Kerana atas seorang ni boleh merosokkan pihak lain. Sebagaimana bawah tadi nak ambil jalan mudah, dia nak tepuk. Kalau hak atas tak dia tepuk pasal dia ni, bukan saja dia mati, orang lain tapi mati. Begitulah Nabi buat bandingan. Semuanya bandingan tentang hubungan sesama Islam, dari aspek hubungan bertanggungjawab dan aspek penjagaan keselamatan. Itu Nabi buat bandingan. Tapi bawah ni marah lah. Apa buat gini kan? Dia buat gini ni tujuannya supaya orang lain tak ada kena-mengena dengan orang. Dia rasa tak ada kena-mengena dengan orang, rasa dia je. Padahal tindakan dia itu mengakibatkan kematian untuk satu kapal. Boleh mati. Tapi dia marah kan? Sebab apa? Sebab dia rasa dia ambil ni nak mudah dia cara ni, tepuk mudah ke dia je. Akalan pendek. Tidak sedar akalan dia itu akalan pendek. Kapten atas ni akalan panjang. Jadi halang dia supaya apa? Supaya dia tidak membahayakan orang lain. Tapi yang kena halang ni mesti marah. Mesti marah sebab dia kena halang. Tapi tanpa dia sedar kerana pendeknya akalan dia itu, bahawa apa yang dia buat itu boleh merosokkan satu kapal dan boleh menenggelamkan semua orang. Jadi
bagi bandingan kepada kita. Macam mana perlu menjaganya persaudaraan sesama Islam. Yang ke-11, seseorang Muslim harus menjauhi kejahatan. Harus dengan arti semestinya. Bahasa kita orang Melayu ni harus ni maksudnya boleh, nak jaga boleh, tak mau jaga boleh. Tapi oleh kerana terjemahan ini dilakukan oleh penterjemah Indonesia, jadi harus itu dalam bahasa dia. Jadi harus di sini dengan arti mesti menjauhi kejahatan dan jangan sekali-kali ternoda oleh kejahatan tersebut. Jadi Syekh Abdul Qadir menasihatkan kita supaya menjauhi kejahatan. Jauh. Bukan saja kena jauh, tapi kita kena jam kejahatan. Ada dua perkara. Dah kena gaya, kosok paruh. Kita buat kejahatan, ada orang buat kejahatan, dan itu adalah satu dosa. Tapi bila dia buat kejahatan dengan kepercayaan dan keyakinan boleh buat begitu, tak salah, bukan saja dosa, iman dia boleh kosong. Ini kita kena peringat orang Islam kita ni, orang yang buat salah tu tak apa, dia buat salah lah. Tapi jangan dia beranggapan boleh buat salah. Bila itu menjadi kepercayaan, keyakinan, perbuatan salah dia itu bukan saja menjadi perkara salah, bukan saja maksiat, tapi dengan iman sekali dia boleh kosong. Tapi kita ni pula ni, bila tengok orang buat salah, pertama sekali kita kena akui dia buat salah. Tapi janganlah kata dia rosak iman. Dia telah melakukan satu kesalahan. Kita kena akui hakikat sebenar, dia telah melakukan satu kesalahan. Dan kita ni tak boleh kata iman dia batal, kecuali dia menyatakan bahawa dia buat benda ni pada dia boleh, tak ada apa-apa, halal, baru batal. Tapi sekadar dia buat salah, kita jangan kata dia sebagai rosak iman. Tapi tak boleh kata pula dia ni baik, ni kena buat jahat ni. Salah pula kita. Tengok dia buat jahat, tapi kata molek ni. Kita pula yang jadi salah. Dia buat salah, kena kata salah. Kalau sekadar itu, tak apa. Dia sebagai seorang yang maasi, orang yang buat maksiat, lakukan dosa. Dan jangan pula berlebihan. Disebabkan kerana dia buat dosa dan besar dosa ni, patah imam tak boleh juga. Kerana kita dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah kita ni, dia buat dosa benar besar mana sekalipun, selagi dia tidak menghalalkannya, maka itu tetap ada dosa. Sehinggalah dia menghalalkannya, barulah naik darjah dosa ni. Bukan sekadar dosa, tapi rosak agama. Sama juga orang yang tidak sembahyang. Kalau dia tinggalkan sembahyang itu, dia berdosa. Dan dosanya agak berat. Sebab apa? Tiang solat ini adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Sesiapa yang meninggalkannya, berarti dia telah meruntuhkan agama. Tiang. Bandingan mudah macam rumah kita. Kalau kita potong tiang tu buat Puasa sepotong kan agama. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang, bahkan ada hadis yang lebih berat daripada itu. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan solat secara terang-terangan, dia telah kufur dengan terang-terang. Riwayat lebih berat. Cuma ulama Ahlussunnah bila tengok hadis yang bermacam-macam ni, mereka menyimpulkan, pertama sekali, kewajipan solat ini adalah kewajipan utama agama, dan meninggalkannya itu boleh meruntuhkan agama. Cuba tinggal lagi, runtuh yang macam mana? Kalau dia
tidak semayang, ditinggalkan semayang, sengaja ke tak sengaja, dengan sengaja lah, tidak sengaja, terlepaslah, dia terlupa, tertidur, itu cerita lain. Dengan sengaja ditinggalkan semayang dan kadang tahu kewajipannya, maka dia telah meruntuhkan sebahagian agamanya. Tapi sekiranya disertai dengan keyakinan bahawa yang dia buat ni boleh, halal, keseluruhan agamanya yang runtuh. Jadi orang yang tidak sembahyang ni, tengok, kalau dia dilakukan itu kerana bukan dengan keyakinan, dia runtuh sebahagian agama. Sebahagian agama yang runtuh. Sebab apa? Kerana dia adalah tiang agama. Tapi kalau dengan sertai keyakinan, halal baginya melakukan demikian itu, semua runtuh lagi. Ibarat kau ambil bazar ke sana, habis. Tak ada pun, tak ada sisa tinggal. Itu yang perlu kita faham. Tak semayang lah. Kita ni pula, janganlah kata dia baik kerana tak semayang pula. Beritahulah, dia tak baik. Bahkan kedudukan orang yang meninggalkan semayang dan berlarutan tarafnya adalah fasik. Tarafnya adalah fasik. Yang berlarutan meninggalkan kewajipan. Lebih bagi semayang kerana dia dasar, dia tiang utama. Sebab tu kita nak ukur orang, antara ukuran yang lebih tepat, ukur tentang sejauh mana kesempurnaan semayang, zahir dan batin. Zahir nampak sikit, batin payah sikit, tapi ada ukuran. Sebelum ukur lain, inilah tempat ukuran pertama. Kalau rosak sini, percayalah tempat lain memang rosaklah. Ukuran kasar kita. Nak tengok tempat lain molek dan molek, ukur situ. Ini ukuran. Hak lain tu ya, tapi nak ukur hak lain-lain tu ukur sini. Ukur pada sejauh mana dia melaksanakan solat dengan baik. Zahir dan batin. Zahir mudah sikit ukur, batin payah sikit. Tapi orang yang ditajamkan pandangan mata hatinya, nampak aspek batin ni sempurna tak sempurna dalam ibadah solatnya tu. Orang zahir ni, orang Melayu hukum fiqh nampaklah sempurna tak sempurna. Tapi itulah ukuran. Nak ukur orang lain, situlah ukuran utama, penanda arah dia. Duduk sini. Yang ke-12, seorang Muslim harus menghiasi dirinya, yani perlu, mesti menghiasi dirinya dengan ketaatan kepada Tuhan. Setiap orang Islam ini, dia kena, mesti, wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yani perintah-perintah Allah, terutama yang wajib itu perlu dilaksanakan, wajib dilaksanakan, mesti dilaksanakan. Orang yang tidak melaksanakannya itu berdosa. Tapi kalau dia iktikad boleh tidak melaksanakannya, halal tidak melaksanakannya, naik lagi. Dia akan rosak keyakinan iman. Sama macam tadi juga. Syekh Abdul Qadir Jalani, bila dia dengar suara yang beritahu ke dia bahawa Syekh Abdul Qadir, engkau ni sudah mencapai darjah yang tinggi, dekat dengan Allah Ta'ala. Sekarang aku telah menghalalkan bagimu apa yang diharapkan. Mu boleh buat apa saja. Kata Syekh Abdul Qadir, kau ni setan. Setan. Orang tanya dia, macam mana kau boleh kenal setan, bahawa itu adalah setan? Kerana kata-kata seperti itu hanya keluar daripada setan. Kata-kata itu aku kenal setan, kena kata-kata tadi. Yang ni, apa yang diharapkan Allah jadi halal. Yang mengucapkan ini adalah setan. Kalau setan suku, setan. Kalau manusia, manusia yang kesetanan. Kalau suara itu dari setan, suku setan lah. Tapi kalau manusia ucapkannya, itu adalah manusia yang kesetanan. Zaman Nabi Isa, Nabi Isa ni ada 12 pendukung dia, nama Hawariyun.
sekian ramai Bani Israel ni, pengikut Nabi Isa, ikut dia siang malam ni ada 12 orang. Orang lain tu ikut juga jadi orang yang percaya kepada Nabi Isa. Tapi hak pengikut setia ni pergi ke mana-mana pun sama dengan Nabi Isa ni ada 12 orang. Dipanggil Hawariyun. Tapi tiba-tiba mari seorang Nabi jadi 13. Jadi 13. Nabi Isa beri peringatan, jaga-jaga, syaitan telah masuk di kalangan kamu. Kata Nabi Isa, mau jaga-jaga, syaitan telah masuk. Jadi sahabat-sahabat Nabi Isa ni, 12 orang ni tak nampak. Mana tak ada nampak-nampak lagi dia syaitan. Tak nampak-nampak lagi. Tapi Nabi Isa ni berjaga-jaga, syaitan telah masuk di kalangan kamu ni. Tak nampak kita. Tak ada. Cerita-cerita tak ada. Yang baru datang itu namanya Yudas. Yudas Iskariot. Tapi Nabi Isa pesan, jaga-jaga, syaitan telah masuk di kalangan kamu. Masa cerita itu kita tak kasut ke? Seorang dia boleh faham. Siapa dia? Barnabas. Antara Hawariyun yang boleh takatkan ke Nabi Isa ni, seorang dia. Barnabas, dia jam. Masing-masing tu kita mana setan ke tanduk ke mana ke. Lu tengok kita mana bisa kata dia. Dah jumpa. Dah jumpa sekarang. Tapi Barnabas dapat memahami isyarat Nabi Isa. Dia faham. Yang dimaksudkan itu orang ini, Yudas ini. Dan ternyata inilah orang yang mengkhianati Nabi Isa, yang buka rahsia di mana tempat persembunyian Nabi Isa, sehingga dia nak ditangkap dan diselamatkan, Allah diangkat ke langit. Dan Yudas ini kemudiannya telah dirubah rupanya menyerupai Nabi Musa, Nabi Isa, dan dialah yang tertangkap. Yang tertangkap, yang disalib sehingga mati. Keyakinan kita dengan keyakinan orang-orang Masih yang Kristian ni dekat. Orang Kristian percaya. Dia percaya. Beza sikit je. Di mana beza keyakinan kita dengan keyakinan orang Kristian dalam bab? Orang Islam percaya bahawa Nabi Isa yang nak ditangkap oleh pemerintah Rom ini kerana difitnah oleh pendeta-pendeta Yahudi ini, kerana fitnah mereka ni, telah diangkat oleh Allah dan tidak dimatikan, dan akan turun di akhir zaman pembunuh Dajjal. Yang itu kita yakin dalam keyakinan kita. Orang Masihiyah ni, Kristian ni, beza sikit je begitu. Dia kata yang tertangkap dan disalib itu, kalau kita yakini Nabi Isa diangkat ke langit, yang ditangkap dan disalib itu adalah Yudas tadi, yang dirupakan rupanya itu seperti rupa Nabi Isa, dan dialah yang disalib. Itu keyakinan orang Islam. Tapi orang Kristian dia yakin, dia kata yang ditangkap itu memang betul-betul Nabi Isa, memang betul Nabi Isa. Tapi mereka kata setelah disalib mati, setelah disalib mati dan dikuburkan, selepas 3 hari dihidupkan balik dan diangkat ke langit. Dekat, beza sikit. Menurut orang Kristian ni, itulah Nabi Isa, memang disalib, dia mati, memang mati, tapi hidup semula lepas 3 hari. Jadi menurut keyakinan orang Kristian macam tu, Nabi Isa memang dia disalib, cuma dia tak mati lagi sekarang, sebab dia dihidupkan semula selepas 3 hari dan diangkat, dan akan turun balik semula, sama macam kita yakin. Dari mana mereka tahu Nabi Isa dihidupkan selepas 3 hari? Sebab Barnabas ni digali kubur Nabi Isa dan mendapati memang tidak mati orang di dalam, tapi bukan Nabi Isa, tapi Yudas tadi. Balik bergasal dia, tapi tidak mati, memang tak mati. Atas dasar tu mesti yakin Nabi Isa itu hidup semula. Tapi Barnabas yang melihat itu tahu ini bukan Nabi Isa, ini adalah Yudas yang Nabi Isa sebut tadi tu, jaga-jaga, syaitan sedang masuk di kalangan. Jadi maksud Nabi Isa ni bukan syaitan sungguh, tapi
orang yang kesyatanan. Itu maksudnya. Yang ke-13, seorang muslim jangan sekali-kali menjauhi pintu-pintu Tuhan. Dengan arti jangan kita menjauhi pintu-pintu yang mendatangkan kerahmatan Allah. Mana-mana punca-punca kebaikan. Baik, apa benda pintu-pintu Tuhan? Yakni perkara-perkara yang menyumbang kepada kita dapat mengenal Tuhan. Perkara-perkara yang menyumbang kepada kita dapat buat kebajikan. Semua itu dikatakan pintu-pintu Tuhan. Apa-apa yang menambahkan makrifat kita, apa-apa yang menambahkan kebajikan kita, itulah pintu-pintu Tuhan. Jadi kita ini dipesan oleh Syekh Abdul Qadir, jangan menjauhi pintu-pintu itu. Yani apa-apa yang menambahkan keyakinan kita kepada Allah, makrifat kita kepada Allah, pergilah, masuklah. Kalau ilmu yang menambahkan kefahaman dan keyakinan kita kepada Allah, lagi belajarlah. Kalau amalan yang berfungsi membersihkan hati, menambahkan keyakinan, pergi belajarlah amalan itu. Demikian juga kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang mendatangkan keridaan Allah. Pergilah, usahalah untuk melaksanakannya, usahalah untuk memanfaatkannya. Itu nasihat Syekh Abdul Qadir. Yang ke-14, seorang muslim jangan sekali-kali berpaling dari orang Islam ni. Jangan berpaling daripada Allah. Apa arti berpaling? Berpaling berat sekali. Daripada beriman jadi kufur, ingkar. Daripada taat menjadi maksiat. Daripada ingat menjadi lupa. Daripada meletakkan keyakinan bergantungan hati kepada Allah sehingga meletakkan keyakinan kepada makhluk dan yang lain daripada Allah. Daripada yakin dan mengharapkan rahmat Allah, tu kau jadi putus asa terhadap rahmat. Jadi nasihat Syekh Abdul Qadir, jangan sampai berpaling dari Allah. Apa-apa pun yang berlaku, hati kita ini betulkan haluan, jangan paling. Sama ada senang ke, susah ke, tetap berkiblat kepada Allah. Dapat rahmat ke, dapat nikmat ke, atau teruji dengan kebaikan ke, tetap balik kepada Allah. Dapat melaksanakan ketaatan ke, ataupun teruji jatuh dalam melakukan kemaksiatan ke, tetap balik kepada. Itu pesan Syekh tadi. Jangan paling. Senang susah, sihat sakit ke, taat maksiat ke, jangan paling. Baik, kalau dalam senang sikit sebentar. Kalau dalam senang, syukur kita kepada Allah. Kalau kita kufur, kita berpaling. Kalau dalam keadaan susah, kita sabar. Itu tak paling lagi. Tapi kalau kita mengeluh, kalau kita ini membantah takdirnya, kita berpaling dari. Baik, dalam taat dan maksiat. Dalam taat, bila kita dapat melaksanakan ketaatan, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan hidayah. Tak berpaling. Tapi kalau kita sombong dengan ketaatan kita, walaupun ketaatan, berpalinglah kita dari Allah. Baik, dalam maksiat, bila jatuh diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, dengan keburukan dan kejahatan, bila kita dengan kejahatan itu kita insaf diri, kita sedar diri, baiki diri, betul diri, itu tidak berpaling. Tapi sekiranya dengan kemaksiatan itu kita hilang punca, kita menjadi hilang pedoman, menjadi semakin jauh dan sebagainya, kita itu diri sudah berpaling dari. Bila kita terjatuh dalam kemaksiatan, kita mengharap ampunan Allah, kita harap rahmat Allah, harap hidayah Allah, usaha nak baiki diri, itu tidak berpaling. Tapi bila kita jatuh dalam kemaksiatan, menyebabkan kerananya akhir sekali kita jadi lupa, kita hilang pedoman,
kita tidak lagi mengharapkan pengampunannya, kerahmatannya, itu kita berpaling daripada. Jadi Syekh Abdul Qadir pesan kepada kita, jangan kita ini berpaling daripada Allah dalam semua keadaan. Senang ke, susah ke, sehat ke, sakit ke, taat ke, maksiat ke, tetap kena balik kepada. Cuma tinggal lagi kena belajar macam mana nak balik kepada Allah. Nak kena senang, nak kena susah, nak kena taat, nak kena maksiat dan sebagainya. Itu kena belajar itu supaya kita faham. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pada kali-kali yang akan datang.